Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar. Alhamdulillah. Muslimin muslimat, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada malam ini saya akan kongsikan satu tajuk, iaitu Imam Mahdi sebenar bersama Fatah At-Tamimi akan menggemparkan dunia. InsyaAllah dalam siri ini, dalam siri Imam Mahdi sebenar bersama Fatah At-Tamimi ini mempunyai 10 siri semuanya, insyaAllah. Maka saya berharap sangat, insyaAllah, moga-moga tuan-puan, para penonton, para pendengar hendaklah bersabar. Sabar ikuti siri ini sampai ke 10, barulah tuan menilai sama ada hendak menerimanya atau sebaliknya, insyaAllah. Perkara besar yang pertama yang saya akan kongsikan adalah Imam Mahdi palsu itu sebenarnya banyak, usianya banyak. Imam Mahdi palsu itu mungkin sampai beribu-ribu. Boleh jadi puluhan ribu. Boleh jadi ratusan ribu banyaknya. Imam Mahdi palsu. Imam Mahdi sebenar hanya satu. Tidak dua, tidak tiga, tidak 1000. Pada umumnya, kebanyakan umat Islam di Malaysia ini dan umumnya di dunia mengetahui akan Imamul Mahdi dan kemunculannya tidak lama lagi. Tidak lama lagi itu big question mark. Entah 2 tahun, entah 3 tahun, entah 4 tahun, entah 5 tahun. Wallahu alam. Tapi ada tanda-tandanya. Ada isyaratnya. Isyarat apa? Isyarat akan kemunculan hampirnya kezahiran Imamul Mahdi. Kedatangan Imam Mahdi artinya kedatangan seorang penyelamat, seolah-olah kedatangan Nabi, walaupun Imam Mahdi bukan Nabi. Yang mana Imam Mahdi ini akan menyelamatkan umat Islam dan dunia amnya. Sekiranya kita benar-benar yakin akan kedatangan Imamul Mahdi, adakah kita akan duduk diam dan tidak membuat apa-apa persiapan yang sepatutnya? Seorang besar yang akan datang menyelamatkan iman kita, menyelamatkan umat Islam, menyelamatkan dunia. Patut kita hebah-hebahkan, patut kita ceritakan supaya semua umat Islam kita semua selamat, insya-Allah. Itulah sepatutnya sikap kita. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bagi pihak saya secara peribadi, setelah saya mengetahui dari guru mursyid saya akan perihal peribadi Imam Mahdi yang sebenar, maka saya memberanikan diri, insya-Allah, untuk menceritakan Imam Mahdi yang sebenar, walaupun berkemungkinan ramai yang tidak bersetuju dengan pandangan saya. Walhal sesungguhnya pengetahuan atau ilmu yang berkaitan Imam Mahdi yang saya akan sampaikan pada malam ini, insya-Allah, alhamdulillah, saya perolehi dari guru mursyid saya, iaitu Fatah At-Tamimi, iaitu wazir Imam Mahdi itu sendiri. Dan kebenaran yang saya perkatakan ini tidak perlu disahkan, tidak perlu menunggu pengesahan dari tuan-puan, dan cukuplah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai saksinya. Apatah lagi yang saya sampaikan ini, insya-Allah, maknanya saya dapat dari Fatah At-Tamimi itu sendiri, pemuda Bani Tamim atau putra Bani Tamim. Kebanyakan ulama di Malaysia, Indonesia, Selatan Thailand, Asia Selatan dan Asia Tengah pada hari ini menetapkan bahawa persoalan Imam Mahdi adalah persoalan ijtihad. Dengar molek-molek. Bukan persoalan akidah. Tak masuk dalam rukun iman, tak masuk dalam rukun Islam. Artinya,
Segala perbezaan pendapat yang timbul adalah persoalan khilafiah sahaja. Maka tidak boleh kita kafirkan dan kita tidak boleh sesatkan. Sekali lagi, untuk menentukan Imamul Mahdi itu bukanlah persoalan akidah yang asas. Ianya merupakan persoalan ijtihad dan tidak merosakkan akidah seseorang. Ulama yang berpendirian demikian adalah dari golongan ulama yang menerima sistem pendidikan lama, manakala cendekiawan Islam yang menerima sistem pendidikan moden, ada yang menerima dan ramai pula yang menolak. Oleh kerana persoalan ini hanyalah persoalan ijtihad, maka bukanlah termasuk dalam masalah akidah yang diberatkan ke atas semua umat Islam. Persoalan ini insya-Allah tidak akan ditanya kepada kita di dalam kubur di akhirat kelak dan tidak pula diseksa kerananya, sama ada percaya atau tidak. Tidak diberatkan kepada kita untuk mengetahui dan mendalami soal ini sama ada sebagai suatu ilmu fardu ain atau sebagai asas kepercayaan. Kecuali setelah munculnya Al-Mahdi yang sebenar. Sebagaimana kata Nabi SAW dalam hadisnya, dalam sabdanya. Apa dia? Qala Nabi SAW, man kazaba bid-dajjal faqad kafar. Wa man kazaba bil mahdi faqad kafar. Akhrajahu Abu Bakar Al-Iskafi fi Fawaidil Akhbar. Barang siapa yang mendustakan Dajjal, maka sesungguhnya telah kufur. Dan barang siapa yang mendustakan Mahdi, kedatangan Al-Mahdi, maka telah kufur. Hadis ini statusnya sebagai mutawatir maknawi. Namun demikian, oleh kerana berlakunya perselisihan pendapat, iaitu khilafiyah, ada yang mengatakan bahawa persoalan Imam Mahdi ini soal akidah, ada juga yang mengatakan soal bukan akidah, ada ulama yang katakan akidah, ada yang katakan bukan, maka kita tidak boleh mengkafirkannya. Sehinggalah kedatangan Imam Mahdi sebenar, maka wajib mengikutinya, wajib berbai'ah dengannya. Perlu juga saya tekankan di sini bahawa menurut Syiah terdapat lebih 1000 buah hadis sahih yang menceritakan tentang Imamul Mahdi. Sedangkan menurut Ahlussunnah wal Jamaah jumlahnya yang sahih tidak sampai pun 100 buah. Itu pun setelah dicampur sekali dengan asar para sahabat radhiyallahu anhum dan ucapan para tabi'in. Begitulah jauhnya beza antara Ahlussunnah dengan Syiah. Bagi kita penganut Ahlussunnah wal Jamaah, hadis-hadis yang dikemukakan oleh orang-orang Syiah itu bolehlah dipertikaikan. Malah kebanyakan kita akan menganggapnya sebagai palsu semata-mata. Setiap orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahawa Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu oleh Syiah ni sebenarnya tiada dan tidak pernah wujud. Jadi, menurut Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Mahdi yang sebenar itu adalah ghaib. Jadi jangan pula kita memandai-mandai mengatakan ini sama seperti wasi Syiah. Ini maknanya kita ni tak mempunyai pengetahuan yang mendalam. Bila kata Imam Mahdi ghaib, sama dengan Syiah. Kod mana pun sama kata dia orang. Kalau macam tu, orang Syiah makan nasi, kita makan nasi, kita pun Syiah. Orang Syiah makan aiskrim, kita pun makan aiskrim, kita pun Syiah. Macam itulah hujah budak-budak yang kita boleh berikan kepada orang yang tidak memahami persoalan ini. Lebih-lebih lagi orang awam. Adalah diperingatkan agar berhati-hati kita ini dengan kitab-kitab yang menceritakan mengenai Imam Mahdi. Kerana sebahagian kitab yang berada di pasaran adalah kitab-kitab panduan dan rujukan bagi orang-orang Syiah dalam bahasa Melayu. Bukan untuk kita golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Bilangan kitab-kitab mereka tu pula mengenai Imam Mahdi jauh lebih banyak berbanding kitab-kitab terkenal ulama kita mengenainya. Eloklah berhati-hati sebelum membaca apa-apa kitab mengenai Imam Mahdi ini. Untuk menjimatkan masa, biasanya dalam video
audio saya ini saya akan hadkan masa lebih kurang setengah jam sahaja. InsyaAllah tidak terlalu pendek, tidaklah terlalu panjang. Baiklah tuan-tuan yang dikasihi sekalian. Imam Mahdi sebenar, ianya akan menggemparkan dunia. Kerana dia, iaitu Imam Mahdi ini bukan bangsa Arab, tapi bangsa Ajam dari Nusantara. Dengar tu. Ahlul Bait, dia akan menguasai bangsa Arab. Dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, la tazhabu aw la tanqadid dunya hatta yamlikal araba rajulun min ahli baiti yuwati usmuhu ismi. Rawahu Abu Dawud. Dunia tidak akan lenyap sehinggalah bangsa Arab diperintah oleh seorang lelaki dari keluargaku yang namanya menyerupai namaku. Dengar molek-molek, perhatikan perkataan demi perkataan. Dunia tidak akan lenyap, iaitu dunia tidak akan kiamat sehinggalah bangsa Arab dikuasai, diperintah oleh seorang lelaki. Maknanya lelaki itu bukan bangsa Arab, tapi dia keluarga Nabi, Ahlul Bait. Namanya menyerupai namaku. Dan ramai jugalah ustaz-ustaz yang mempertahankan, bermati-matian. Dia nak pertahankan bahawa Imam Mahdi itu sebenarnya adalah bangsa Arab, keturunan Arab. Sebenarnya dia bangsa Ajam, keturunan Arab, Ahlul Bait. Nama dia Muhammad bin Abdullah. Sebelum saya pergi kepada direct to the point, asal usul Imam Mahdi ni, daripada apa yang saya peroleh dari Fatah At-Tamimi. Baiklah, Imam Mahdi sebenar itu dia mempunyai orang kanan, wazirnya atau pembantu kanannya, pembantu utama. Jadi Imam Mahdi ni bukan datangnya ataupun perjuangannya Lone Ranger atau bergerak sendiri. Pembantunya adalah Mu'tamad, iaitu pemuda Bani Tamim, Fatah At-Tamimi, atau dikenali juga sebagai Satria Piningit, yakni yang menyediakan tapak perjuangan serta persiapan daulah untuk diserahkan kepada Imamul Mahdi. Dia juga bertaraf mujadid Fatah At-Tamimi. Barulah tepat sebagaimana hadis Nabi SAW bahawa Imam Mahdi itu disempurnakan dalam satu malam. Ini dah saya sebut banyak kali dah. Dan banyak jugalah, ramai jugalah ustaz-ustaz yang tetap mempertahankan bahawa Imam Mahdi itu dia tak tahu dia Imam Mahdi dan dia sempurnakan dalam satu malam. Dia buat kerja semua, dia berjaya, siapkan segala-galanya, bertaubatnya, apanya dalam satu malam. Maka perkara itu bertentangan dengan apa yang difahami, apa yang dimaklumkan oleh Fatah At-Tamimi. An Ali bin Abi Talib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Mahdi minna ahlul baiti yuslihullahu bihi fi lailatin. Rawahu Ibnu Majah. Dari Ali bin Abi Talib yang berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Mahdi itu ialah dari kami Ahlul Bait, di mana Allah membawakan kebaikan atau menyempurnakan dirinya dalam satu malam. Saya terpaksa mengulanginya lebih-lebih lagi kepada yang baru mendengar channel Dairah Kunun ini, bahawa Imam Mahdi ini tapak perjuangannya, jamaahnya telah disiapkan, telah disediakan oleh orang kanannya Fatah At-Tamimi. Bukan nak meremehkan Imam Mahdi sebenarnya, nak membesarkan Imam Mahdi lah. Imam Mahdi seorang tokoh yang rohnya hebat, orang yang sangat bertakwa, sehingga dia dibantu, iaitu orang kanannya Fatah At-Tamimi menyediakan tapak perjuangan. Menyediakan apa tapak perjuangan itu? Orang-orangnya, pasukannya, kemudian daripada itu sistemnya, role model, contohnya. Sebab nanti sebelum Imam Mahdi ini bergerak ke peringkat dunia atau empire, sudah ada negara, sudah ada daulah yang diberikan, pemerintah berikan kepada Fatah At-Tamimi. Fatah At-Tamimi yang lebih dulu memerintah selama 1,5 hingga 2 tahun. Dan akhirnya apabila zahirnya Imam Mahdi, itu islah satu malam tadi. Setelah perjuangan Fatah At-Tamimi berpuluh-puluh tahun, dah siap semuanya, diserahkan kepada Imamul Mahdi. Tetapi suka saya ulangkan
Suka saya ulangi berkali-kali juga bahawa tentera Imam Mahdi ni diambil daripada seluruh dunia. Bukan satu-satu jemaah A, B atau C saja. Tidak. Seluruh dunia yang beramal soleh, yang bertakwa, yang beriman, akhirnya mereka menerima kepimpinan Fatah At-Tamimi dan Imamul Mahdi, serta mereka memenuhi ciri-cirinya, maka merekalah orangnya. Sempat bertaubat di akhirnya. Jadi bertebaranlah, banyaklah. Tetapi asasnya iaitu jamaah Fatah Tamimi. Pemimpinnya Fatah At-Tamimi. Baik, dah sekarang saya nak mulakan kisah penceritaan Imamul Mahdi sebenar insya-Allah. Dari wasi Fatah At-Tamimi. Maknanya sandarannya daripada apa yang difahami oleh Fatah At-Tamimi. Apa yang diilhamkan kepada Fatah Tamimi. Kalau Wahabi, golongan Wahabi nak petikai ini, awal-awal lagi kita dah tolak. Yang itu kita sembang lain. Kita tolak sebelah. Ini wasi ahli sunnah wal jamaah insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sejarah hidup atau manakib Al-Syekh As-Said Muhammad bin Abdullah. Al-Syekh Muhammad bin Abdullah ni telah dikenal oleh murid-muridnya sekalian dengan gelaran Kiai Agung. Kerana banyak bekas muridnya telah menjadi kiai atau guru agama yang alim. Muhammad bin Abdullah atau Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi ni, ni nak bacakan dia punya silsilah dia. Dengar malik-malik. Muhammad bin Abdullah bin Umar bin Abdul Rahim bin Abdul Karim bin Muhyiddin bin Nuruddin bin Abdul Razak Al-Madani bin Hasan bin Ali bin Ahmad bin Abu Bakar Al-Syaibani bin Muhammad Asadullah bin Hasan At-Turabi bin Ali bin Muhammad Al-Faqih bin Ali bin Muhammad Sahibul Mirbat bin Ali Khalid bin Alawi As-Sani bin Muhammad bin Alawi Al-Awwal bin Ubaidullah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad Al-Naqib bin Ali Ar-Ridi bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain radhiyallahu anhu bin Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dan isterinya Sayyidatina Fatimah bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita perlu sedia maklum bahawa ibu Sayyidina Husain iaitu Sayyidatina Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tempat zahirnya. Dan saya maklum ada perbahasan kata keturunan Sayyidina Hasan, keturunan Sayyidina Husain, itu ada dia punya perbahasan dia, dia punya pencerahan dia. Itu di lain kali insya-Allah. Kita akan bahaskan insya-Allah. Tempat zahirnya. Imam Mahdi sebenarnya. Imam Mahdi sebenar maksud saya adalah berketurunan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sahabat-sahabat Nabi telah berhijrah pergi ke Indonesia. Maka kerana itulah dikatakan bahawa Imam Mahdi itu bangsa Ajam, keturunan Nabi Ahlul Bait. Dizahirkan di negeri Jawa, Jawa Tengah, iaitu Bandar Sudagaran di daerah Wonosobo pada tahun, dengar molek-molek, pada tahun 1259 Hijrah. Sebelum tu saya ingatkan sekali lagi orang awam atau siapa yang ada versi lain, tolong senyap dulu. Dengar kuliah ni sampai 10 siri. Lepas tu baru nilaikan. Jangan dengar-dengar dan tu nak bangkang. Kedua ibu bapanya, Muhammad bin Abdullah ini hidup dalam keadaan yang mewah dan senang. Malah bapanya pada masa itu adalah seorang saudagar yang terkenal dalam Wonosobo itu. Suka saya bagi tahu bahawa banyak orang-orang Arab, termasuk mereka yang berketurunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menetap di negeri Jawa. Wali-wali pula tu, subhanallah. Bahkan makam-makam mereka banyak terdapat di negeri Jawa. Termasuklah Wali Songo yang berasal daripada baginda juga, keturunan Ahlul Bait, keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Syekh Muhammad bin Abdullah ni, nama sebenarnya, dengar. Nama sebenarnya Muhammad bin Abdullah. Ini saya cerita dulu. Nama gelaran ke itu kemudian. Saya nak cerita yang sebenar dulu.
perkara asas. Syekh Muhammad bin Abdullah ini setelah kembali daripada Timur Tengah dan dia membuat keputusan untuk menetap di Singapura dan Malaysia. Dan dia telah berjuang, berperanan, berdakwah sudah lama. Sehinggalah pada satu ketika Syekh Muhammad bin Abdullah ini telah memberitahu kepada anak-anaknya bahawa ia dan mereka adalah dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan telah menunjukkan kepada mereka catatan keturunan itu. Tetapi keturunan yang dicatatkan oleh Syekh Muhammad bin Abdullah itu hanya sampai kepada Abu Bakar Asy-Syaibani saja. Bagaimanapun ia berkata bahawa Abu Bakar Asy-Syaibani itu adalah dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas itu, apabila Syekh Muhammad Fadullah, anak yang kedua bagi Syekh Muhammad bin Abdullah, telah pergi ke tanah Jawa, ia telah dapat berjumpa dengan orang-orang Arab yang berketurunan daripada Abu Bakar Asy-Syaibani, dan ia telah dapat menyelidik di dalam majalah yang dinamakan Ar-Rabitah yang diterbitkan oleh para sayyid-sayyid. Di sana terdapat bahawa Abu Bakar Asy-Syaibani itu terbukti betul berketurunan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana telah tercatat silsilah keturunannya di dalam nasab Syekh Muhammad bin Abdullah. Apabila Syekh Muhammad bin Abdullah ini telah cukup umur dewasa, ia telah dikahwinkan oleh orang tuanya dengan Nyai Qani'ah binti Abdul Rahim yang tinggal di kampung Kali Beber, daerah Garung, Wonosobo. Tidak berapa lama sesudah perkahwinan itu, maka Syekh Muhammad bin Abdullah itu telah berangkat seorang diri untuk meneruskan pelajaran agama Islam. Di mana? Di Pondok Sulu Tiang, daerah Luwanoh. Dan kemudiannya berpindah pula ke Pondok Termas di dalam daerah Pacitan. Maknanya kalau orang nak tahu Imam Mahdi sebenar tu, dia berkahwin. Dia telah berkahwin. Kalau tak berkahwin, itu bukan Imam Mahdi. Imam Mahdi itu dah kahwin. Dua buah pondok ini memang masyhur, banyak muridnya, terutamanya Pondok Termas, kerana kebanyakan ulama-ulama yang besar-besar di tanah Jawa pada mulanya telah mengaji belajar kat situ. Dengan sebab berkat guru-gurunya dan kiai-kiainya. Setelah belajar beberapa tahun di Pondok Termas, maka Syekh Muhammad bin Abdullah kembali balik ke Wonosobo. Tak lama di Wonosobo, dia berangkat pula ke Mekah Al-Mukarramah. Seorang diri nak menunaikan fardu haji dan nak menyambungkan pelajarannya di sana. Ayahanda kepada Syekh Muhammad bin Abdullah itu, iaitu Haji Abdullah, adalah seorang saudagar yang terbilang di Wonosobo. Maka apabila Haji Abdullah itu melihat bahawa anaknya sudah cukup umur dan masing-masing boleh membuat pekerjaan sendiri, maka Haji Abdullah itu pun berkatalah kepada mereka lebih kurang begini: kamu semua dah besar, dah sudah boleh buat kerjaan sendiri. Oleh itu, sementara ayah masih ada umur dan boleh memberi kamu wang untuk berniaga, eloklah kamu semua mula berniaga, mula belajar berniaga. Lalu ia terus menghulurkan wang kepada tiap-tiap seorang anaknya, sekadar mencukupi untuk tujuan tersebut. Hanya seorang saja, iaitu Syekh Muhammad bin Abdullah, tidak mahu berniaga. Ia berkata kepada ayahandanya, lebih kurang, saya mahu diizinkan berniaga di Mekah saja. Jawab ayahandanya, negeri Mekah itu tidak ada apa-apa, melainkan ianya tempat untuk mengerjakan ibadah sahaja. Tetapi disebabkan oleh kuat dan bersungguh-sungguh permohonan Syekh Muhammad bin Abdullah kepada ayahandanya itu, maka cita-citanya telah diperkenankan oleh ayahandanya. Ini poin besar. Sebelum Syekh Muhammad bin Abdullah berangkat belayar ke Mekah Al-Mukarramah, maka Haji Abdullah, ayahnya, ayah Imam Mahdi ni, telah bermimpi bahawa dirinya ada mempunyai banyak layang-layang. Tetapi layang-layang tadi tidak ada yang boleh naik ke udara, kecuali satu je yang boleh naik. Dengan mimpi itu, ayahandanya terus faham bahawa layang-layang yang satu itu ialah memberi alamat bahawa anaknya Muhammad bin Abdullah itulah yang akan naik namanya dan masyhur serta tinggi sebutannya pada orang ramai. Adapun di Mekah itu, kehidupannya yang pada permulaannya seperti seorang yang
kaya, anak saudagar, bukan macam pelajar biasa. Pakaian pun agak ranggi. Tetapi lama kelamaan Syekh Muhammad bin Abdullah berubah sikapnya, cara hidupnya. Berubah macam mana? Berubah kehidupan seperti seorang darwis. Tak berapa sempurna pakaiannya, sedikit makannya, sehingga sepikul beras cukup atau tidak habis dimakan selama setahun oleh dirinya dan isterinya. Yang mana isterinya datang kemudiannya untuk tinggal bersamanya. Dan isterinya itu juga telah mengikut jejak langkahnya, mengurangkan makan dan menahan lapar. Maka daripada inilah Syekh Muhammad bin Abdullah telah mula mencari dan belajar ilmu hakikat dan ilmu tasawuf. Ini kalau orang Wahabi dengar ni, fobia aja. Adapun Syekh Muhammad bin Abdullah ketika bermukim dan bertahun di Mekah itu, setiap hari dia tidak ketinggalan mengaji dan belajar berbagai-bagai ilmu pengetahuan untuk meneruskan, menyambungkan pengajiannya yang telah lalu. Seperti ilmu nahwu, saraf, fiqh, tafsir Al-Quran, hadis, tauhid, usul fiqh, falak, sejarah Islam dan lain-lain ilmu lagi. Bukankah ini bertentangan atau berbeza dengan Imam Mahdi, wasi ustaz-ustaz lain? Setengahnya mengatakan bahawa Imam Mahdi ini orang biasa, tak pandai, tak ada pengetahuan, mula-mula terpinggir, siapa pun tak kenali dia. Dalam satu malam tiba-tiba pandai. Takkan macam tu. Alasannya, hujahnya kerana Imam Mahdi ni, dia ni mujaddid, mujtahid. Mujtahid ni mesti orang yang alim, pandai. Mujaddid pula tu bawa pembaharuan dalam roh agama, jiwa agama. Kemudian bertaraf khalifah mestilah orang seorang yang berpengetahuan tinggi agama, seorang yang bertakwa, seorang yang tahu beramal ibadah macam-macam. Tentu nak ada pada pengetahuan, takkan seorang yang jahil. Ada pun setengah daripada gurunya dan masyaikh, syekh-syekhnya ketika berada di Mekah itu siapa? Maulana Said Ahmad Dahlan, mufti Mekah. Maulana Said Bakri Syatta, Maulana Syekh Nawawi Bantan, Maulana Said Abdullah Zawawi dan lain-lain syekh dari bangsa Mekah, Mesir dan Jawa. Diringkaskan cerita, setelah Allah Subhanahu wa taala mengerniakan kefahaman yang dalam, yang tinggi kepada Syekh Muhammad bin Abdullah ini terhadap ilmu syariat dan ilmu-ilmu lain sebagaimana yang telah tersebut tadi, maka Syekh Muhammad bin Abdullah pula ingin hendak menuntut ilmu tasawuf dan ilmu hakikat serta ilmu-ilmu yang mensucikan hati atau roh dan ilmu-ilmu yang menyatakan berkenaan adab dan kelakuan para wali-wali Allah dan orang-orang saleh. Apabila Syekh Muhammad bin Abdullah sudah berasa hatinya lapang, tenteram dengan cara kehidupan sufi ni, tegasnya iaitu menjalankan cara kehidupan ahli-ahli hakikat, maka hatinya mula suka mengembara, menjelajah, menziarah makam para rasul. Ini biasalah. Nabi, makam para rasul, para nabi, para wali dan orang-orang soleh di negeri Syam, Mesir, Baghdad, Baitul Maqdis dan lain-lain tempat lagi pada tiap-tiap tahun selepas mengerjakan ibadah haji. Dan setengah daripada makam-makam atau kubur-kubur yang telah diziarah oleh Syekh Muhammad bin Abdullah itu ialah makam Nabi Ibrahim, Nabi Yaqub, Nabi Musa, Nabi Yusuf, Nabi Lut, Nabi Saleh dan lain-lain nabi lagi. Dan makam sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah diziarah olehnya, termasuk makam-makam mereka yang di negeri Syam dan makam sahabat Abu Ayyub Al-Ansari di kota Istanbul dan lain-lain lagi. Dan lagi, ia telah menziarah makam Sidi Abdul Qadir Jilani, Sidi Yazid Bustami, Sidi Qasim Junaid Al-Baghdadi, Imam Abu Hanifah dan lain-lainnya. Dan juga di Baghdad, ia telah menziarah banyak makam-makam Ahlul Bait, iaitu makam-makam keluarga Rasulullah SAW. Yang peliknya, kenapa golongan Wahabi ni tak suka tentang ziarah kubur ni, tak suka. Dia tak suka ziarah wali-wali, dia anggap ini mengarut, syirik dia anggap. Kita dalam Islam, Ahli Sunnah wal Jamaah, ada istilah mendapat berkat, mendapatkan barakah. Memanglah wali-wali termasuk nabi-nabi sekalipun tak ada kuasa, kita ambil berkat. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah.
Wahai orang-orang yang beriman, adalah kamu takut kepada Allah dan cari wasilah, cari perantara. Bagi Wahabi semuanya syirik. Tu macam mana? Betul nak mengesahkan kita ni betul ke sesat ke? Ilmu dia sendiri dah tak ketahuan. Dan di Syam ia telah menziarah makam Imam Al-Ghazali, di Mesir menziarah makam Imam Asy-Syafi'i dan makam Syekh Abu Hasan Asy-Syazali dan makam Sayyidina Hussein dan lain-lainnya dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan makam wali-wali dan orang soleh yang ada di negeri Mesir itu. Dan untuk pengetahuan kita bersama, ada pun ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di Madinah Al-Munawwarah, maka boleh dikatakan ia telah melakukannya setiap tahun. Sikit lagi insya-Allah. Adapun kelakuan keadaan Syekh Muhammad bin Abdullah ini dalam masa ia mengembara, ia memakai pakaian cara orang Darwish atau cara Badui, orang Arab desa. Bawa wang untuk bekalan, ditaruhkan di dalam kasutnya yang sudah lama dan buruk, dan kemudian dilapiskan dengan kulit lalu dijahit. Maka sebabnya dibuat begitu supaya wang itu terpelihara daripada kena samun atau kena curi oleh penyamun-penyamun atau pencuri-pencuri yang memang banyak ada di tempat-tempat yang sepi di sana. Dengan ikhtiar yang secara ini, alhamdulillah, Syekh Muhammad bin Abdullah telah dikurniakan keselamatan. Hartanya tidak pernah kena rompak atau kena curi. Kelakuan yang sedemikian itu menunjukkan elok takbirnya dan cukup ikhtiarnya yang memang disuruh oleh ajaran syariat Islam. Dan sayugia dijadikan tauladan oleh kita sekalian. Dan untuk siri yang pertama ini, sebelum saya menamatkannya, Syekh Muhammad bin Abdullah ni telah menceritakan bahawa pada satu masa ketika ia berlayar menyeberangi Laut Merah, Red Sea, yang letaknya di sebelah barat tanah Arab, maka perahu layar yang dinaikinya telah karam dengan sebab ribut. Wow, subhanallah, dahsyat juga ujiannya. Sedang ia berada di dalam air laut itu, tiba-tiba dengan kuasa Allah datanglah seekor ikan merah yang besar menghimpit di sebelahnya. Tapi ikan merah itu tidak membuat apa-apa kepadanya. Ia telah cuba menghalau ikan itu daripadanya, tetapi ikan itu tetap saja berada di sebelahnya. Maka fahamlah Syekh Muhammad bin Abdullah ini bahawa ikan itu hendak menolongnya. Ia pun berpautlah kepada belakang ikan itu, maka barulah ikan itu mula bergerak dan berenang pada muka air laut itu menuju ke pantai. Sehingga sekira-kira kaki Syekh Muhammad bin Abdullah jejak ke tanah di bawah air laut itu. Setelah Syekh Muhammad bin Abdullah melepaskan pautannya daripada belakang ikan itu, maka ikan itu enggan bergerak. Macam tu pula. Enggan bergerak dari situ. Akhirnya Syekh Muhammad bin Abdullah telah berkata kepada ikan itu bahawa ia berjanji tidak mahu lagi memakan ikan merah, dan juga ia akan melarang anak cucunya memakan ikan merah. Ini sejarah. Jangan kita tak percaya pula. Ini sekali lagi saya tujukan kepada golongan Wahabi ni. Kenapa saya tujukan kepada golongan Wahabi ni? Mereka ni pelik sangat. Bila cerita sejarah, nakkan hadis, nakkan dalil Quran. Subhanallah. Tak percaya, nak siasat dulu. Al-aslu fil asya al-ibaha hatta ya'ti adala yadullu ala tahrim. Ini sejarah, cerita, kisahnya Syekh Muhammad bin Abdullah. Kalau kamu tidak percaya, kalau mereka tidak percaya, datangkan cerita sebenar. Kita pula tahu ke kisah apa yang berlaku dalam hidup Syekh Muhammad bin Abdullah tu? Kita tahu ke? Mana kita tahu kisah dia? Dia lah tahu. Keluarga dia lah tahu. Kaum kerabat dia lah tahu. Kita menyebut pasal apa? Kita dengar je lah. Kecuali kita ada hujah. Kita ada hujah yang, ini tak betul, ini semua karut, katun. Yang sebenarnya macam ni. Itu bolehlah kita dengarkan kalau ada. Balik kepada kisah tadi, maka barulah ikan itu berenang. Dah dengar tadi tu. Kemudian menyelam dan hilang dalam air laut. Setelah dia dengar apa? Yang Syekh Muhammad bin Abdullah tadi berkata kepada ikan bahawa ia berjanji tak makan ikan merah, dan juga ia akan melarang anak cucu memakan ikan merah. Peristiwa yang baru tersebut telah berlaku pada masa Syekh Muhammad bin Abdullah memulakan langkah untuk menjalani kehidupan ahli tarikat dan sedang mencari-cari akan panduan daripada guru-guru batin yang terkenal.
Ini kalau golongan yang tak senang kan, ini golongan batiniah. Dia saja nak keluarkan satu perkataan yang boleh menimbulkan kontroversi kepada orang Islam. Kalau orang petikai lagi, kenapa pula tak boleh makan ikan merah ke apa ke? Allahu Akbar. Dia macam ni lah. Kita sarapan pagi kan ada makan nasi lemak, ada bihun, ada kari pap, ada lontong. Jadi kita nak makan bihun, tak nak nasi lemak. Tak apalah. Bukan maknanya kita mesti makan bihun, mesti makan nasi lemak. Harus je. Jadi adalah dalam hidup kita ni ada sebab musabab. Kenapa kita sarapan pagi tu, hari ni kita makan nasi lemak, besok nak makan bihun pula. Janganlah benda-benda macam tu nak diperselisihkan. Sebelum saya menamatkan kuliah saya ni, saya suka bagi tahu satu benda tu kalau hukumnya harus. Hukumnya haruslah. Jangan ubah kata mengarut. Jadi bila orang kata ni mengarut, ni sesat, itu menjadi punca perbalahan. Itu yang menjadi punca perpecahan sebenarnya. Kalau harus, kekalkan harus. Jangan ubah kata haram ke mustahil ke. Kita nak makan kari pap, harus. Nak makan nasi lemak, harus. Jangan kita pandai-pandai tak boleh ni, ini haram, ni sesat. Ubah hukum namanya. Itu sudah umat Islam khasnya di Malaysia, dia bergaduh dah. Sampai hari ni lah antara Ahli Sunnah wal Jamaah dan juga golongan Wahabi ni. Jadi teguran saya ni ada bagusnya juga. Sebab saya dah bagi tahu banyak kali bahawa Imam Mahdi ni akan serang golongan Wahabi ni. Negara Mekah tu, tengok apa jadi negara Mekah sekarang ni. Dengan hiburannya. Sebab itu kini giliran bangsa Ajam, bukan giliran bangsa Arab. Jadi apa pun sabar dulu tuan-tuan. Ini siri yang pertama. Ada banyak lagi, 9 siri lagi. Sabar dulu. Jangan jump into conclusion. Wallahu alam. Ampun maaf daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.